Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini dalam pengajian kitab Al-Ajurumiyah, yang mana ianya kitab yang mubtadi, untuk pelajar baru, mubtadi pelajar baru, pelajar pertengahan kita panggil mutawassit. Pelajar yang level tinggi kita panggil mutaqaddim ataupun muntahi. Lebih sesuai kita gunakan mutaqaddim lah. Tapi ala kulli hal, ini adalah pengajian mukhtasar, ringkasan, dan juga ringkasan yang mana kita gunakan kitab Al-Ajurumiyah Nahu. Dan kita ajar pun dengan cara yang simple agar orang yang mengaji ni tak sulit dalam memahami dan mudah untuk dia dalam nak praktikal. Sekarang kita lebih pada praktikal. Bacaan kitab ataupun bercakap bahasa Arab adalah sebuah perkara yang melibatkan praktikal. Lalu kita telah terhenti minggu lepas dalam kata pengarang al-kalamu huwal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Lalu hari ini pengarang kata ke sini qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulum masyayikhina fid darain amin wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun. Wa aqsam dan bahagian-bahagiannya. Jadi apa? Selalu saya gunakan perkataan saya pecahkan kepada mufrad, musanna, jamak. So hari ini kita tengok aqsam asal daripada perkataan apa? Aqsam ialah isim ya. Nanti kita akan bahas perlahan. Baik, untuk perkataan tu kita panggil wa aqsam. Aqsam ialah jamak. Kata satunya ialah, saya letak nama mufrad lah, mufrad ya. Mufrad lah, memang betul pun mufrad. Mufradnya ialah qismun. Qismun. Ini penting. Jadi mana qismun tu? Satu bahagian. Satu bahagian. Lalu kata kalau qismun dan bahagian-bahagiannya. Dan bahagian-bahagiannya. Hu tu makna kata nya, dia, ia. Nanti akan tahulah itu namanya dhamir. Dan bahagian-bahagiannya, nya apa? Kalam. Sebab kita bahas al-kalam tadi tu, huwal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i wa aqsamuhu ay wa aqsamul kalam. Gitu. Wa aqsamul kalam apa? Thalathatun. Apa thalathatun? Wahid, ithnan, thalatha. Apa? Dan bahagian-bahagiannya dalam kalam ni ada 3 bahagian. Gitu. 3. Ada 3. Itu ada 3 pecahan. Untuk memahami kalam yang dikata al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i, maka kita kena faham 3 perkara. Ada kerana dalam kalam ni terkandung sama ada ini, sama ada ini, sama ini. Sama ada bahagian pertama, sama ada bahagian kedua, bahagian ketiga. Apakah bahagian tu? Maka kata pengarang kat sini, ismun wa fi'lun wa harfun. Ismun, fa'al, harf. Isim tu dalam bahasa Melayu kita katakan dia kata nama. Kata nama. Tulis kat buku korang, kata nama. Wa dan. Satu. Yang kedua, fi'lun. Fi'lun tu apa? Dalam bahasa, kalau ayat dia, perbuatan. Tapi yang dimaksudkan sini adalah kata kerja. Kata kerja. Lalu, wa dan harfun dan juga haraf. Haraf tu apa? Haraf bukan huruf alif bata. Haraf kat sini apa? Kita panggil yang mana bukan isim, bukan fa'il, bukan kata kerja dan bukan bukan kata nama.
Yang ini kita akan sebut satu persatu. Lalu ketahuilah, apa kata nama? Apakah kalau disebutkan kata nama, kata kerja dan juga haraf, apakah yang dimaksudkan oleh ulama nahwu? Maka kita kata ismun, kata nama tu apa? Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi ahadil azminati thalathah. Saya akan tulis kat sini dan saya akan syarahkan juga awak tahu, antum semua tahu. Saya akan padam semua tu. So yang tak tulis cepat-cepat tulis yang tu lah. Apa itu ismun? Yang pertama kita apa? Kita ismun. Kita kata kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bi ahadi al-azminati al-thalathah. Kita akan sebut satu persatu insya-Allah. Lalu kita tengok ke sini ismun kata nama. Apa itu kata nama? Kalimatun. Kata nama itulah satu kalimah. Dallat tu apa? Yang menunjukkan ala makna, atas makna itu, untuk makna fi nafsiha, pada dirinya sendiri. Jadi kalimah tu kalau kita sebut tu adalah menunjukkan kepada benda tu. Walam taqtarin, dan tiada berketerkaitan ataupun tiada disertai bi ahadi, dengan salah satu al-azminati, daripada zaman-zaman yang 3. Jadi apa? Kata nama ni, apa kata nama? Yang mana perkataan tu menunjukkan pada diri dia dan tak ada keterkaitan dengan zaman. Zaman yang 3 ni apa? Zaman yang 3 ni apa? Zaman lalu, zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Itu nama apa? Itu nama zaman. Zaman yang 3. Nanti akan dibahaskan dalam fa'il. Jadi contoh kita panggil, misal cawan. Cawan dalam bahasa Arab kita panggil ka'sun. Bila kita sebut ka'sun tu apa? Ka'sun tu adalah cawan. Apa itu cawan? Yang mana satu alat minum, yang mana ada tangkai ke tak ada tangkai ke, mana tempat untuk kita letak air. Dia menunjukkan apa? Cawan tu menunjukkan makna kata satu bekas yang mana letakkan air, untuk letakkan air. Walam taqtarin bi ahad, yang mana tiada keterkaitan, tiada disertai dengan zaman-zaman. Kalau kita sebut orang cawan, adakah itu bermakna cawan akan datang, cawan yang dah lalu, ataupun cawan yang sedang ada? Tak. Malah kata cawan tu cawan lah. Dia kata apa? Tak ada keterkaitan dengan zaman. Gitu. Tak ada keterkaitan dengan mana-mana waktu. Itu makna ismun. Faham ke itu? Lalu fa'alun. Apa itu fa'alun? Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa qataranat bi ahadil azminati thalathah. Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa taqtarin bi ahadil azminati thalathah. Saya akan tulis dan perbezaannya sedikit saja. Fa'il dengan isim ni, kalau untuk ta'rif dia, kita ada perbezaan hanya sedikit sahaja. Fa'il. Kalimatun. Kalimah juga. Dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi ahadil al-azminah
As-salasah. Ini makna fa'al. Apa itu maknanya kat sini? Kita akan sebutkan satu persatu insyaAllah. Fa'al tu apa? Oh, kurang nampak jelas sikit Ala makna fi nafsiyah. Macam kurang cantik pula kat situ. Tapi insyaAllah nanti kita akan cuba bagi elok sikit. Jadi kalimatun, satu kalimah. Ini kata kerja. Fa'al kata kerja. Satu kalimah dallat yang menunjukkan ala makna. Untuk mana? Atas makna. Fi nafsiyah pada diri dia. So, kalau kita sebut perkataan tu ada kaitan dengan diri tu. Apa benda tu? Ada kaitan. Mana apa benda tu? Contohnya kata kerja. Berarti apa? Makan. Makan kata kerja. Makan menunjukkan kepada perbuatan makan. Itu yang mana kata menunjukkan pada makna pada diri dia. Makan menunjukkan kata perbuatan orang guna tangan atau guna sudut lalu masukkan makanan tu ke dalam mulut. Itu namanya perbuatan makan. Wa qataranat dan disertai bi ahadil azminati thalathah dengan salah satu daripada zaman yang tiga. Apa zaman yang tiga kita sebut tadi? Sama ada zaman lalu, itu kita panggil madhi. Zaman sekarang, itu panggil mudhari'. Zaman akan datang, kita panggil amar. Ini ikhtilaf ulama. Kalau ada yang misalnya asatizah yang kalau satu masa kita letakkan pada YouTube lalu asatizah kata tak betul ni fa'al amar bukan mustaqbal, maka kita kata ada sebahagian ulama di antaranya syurah al-ajrumiyah sebut macam tu. Ada yang bagi tahu tak fa'al amar bukan fa'al mustaqbal tapi dia adalah hal. Ada yang berkata, tapi kita tak nak masuk pada khilaf-khilaf yang tak penting untuk belajar baru, lalu kita terus bahas. Jadi apa? Beza isim dengan fa'al adalah apa? Fa'al, isim, tiada kaitan dengan mana-mana zaman. Tapi, fa'al ada kaitan dengan zaman. Contohnya makan. Dia dah makan ke, sedang makan ke, akan makan. Ini kata apa? Ada keterkaitan dengan salah satu daripada zaman yang tiga. Kalau cawan, kita tak boleh sebut maknanya sebab tak ada kaitan langsung. Cawan tak ada kaitan dengan sebelum dah cawan, sedang cawan, akan cawan. Tak ada kaitan. Tak betul. Dalam bahasa kalau kita sebut pun macam tu. Tapi kalau kita kata tidur. Tidur tu boleh tak kita katakan dia sebagai kata nama? Boleh juga layak. Tapi kalau orang kata apa? Naim tidur. Makna kata apa? Naim tu sedang tidur ataupun akan tidur ataupun sudah tidur. Itu jadi permasalahan. Sebab tu apa? Ia ada keterkaitan dengan salah satu daripada zaman yang tiga. Lalu yang terakhir adalah harfun. Apa itu harfun? Kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha yang saya akan tulis. Harfun. Kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairi. Saya akan syarahkan insyaAllah maknanya. Atau apa? Haraf ni apa? Satu kalimah yang menunjukkan atas makna pada selain pada dia. Dia kata pemakna kata haraf ni ialah satu kalimah yang mana kalau dia saja maka kita takkan faham pun. Yang mana kalau untuk nak jelas kalimah ni dia perlukan kepada selainnya daripada fa'il ataupun isim untuk menjadi jelas apa makna haraf. Apa makna? Makna haraf. Lalu kata pengarang ja'a li ma'nan, telah datanglah sebagai sebuah makna. Telah datanglah sebagai sebuah makna. Sebahagian kitab Matan Jurumiyah tak menyebutkan perkataan ja'a li ma'nan. Dan ketika mana Syekh Ahmad Fakihi dalam kitab dia Al-Fawakihul Janiyah, syarah kepada Mutammimatul Ajrumiyah,
Dia mengatakan kalau tidak mendatangkan ja'a li ma'nan pun tiada mengapa kerana sudah jelas. Apa makna ja'a li ma'nan? Telah datang dengan sebuah makna iaitu apa? Bahawa huruf tiada tak akan menjadi apa-apa sehinggalah masuk padanya selain padanya. Contohnya haraf ni macam apa? Contohnya macam adakah. Jadi kalau kita pergi ke orang kita kata adakah? Adakah perkataan tu? Boleh tak kita faham apa makna adakah tu? Kita tahu adakah ni menunjukkan tak jelas. Kita tahu makna adakah kalimah. Tapi makna adakah ni takkan difahami oleh otak kita melainkan didatangkan dengan perkataan lain. Contoh, adakah Muhammad telah makan? Adakah aku handsome? Itu. Tapi kalau adakah saja tak boleh. Tapi kalau cawan perlu buat benda lain. Cawan, kita tahu makna cawan tu sekian. Tapi adakah, perkataan adakah tu, apakah, di manakah, takkan jelas di otak kita makna adakah tu, makna mengapakah tu, sehinggalah didatangkan dengan kalimah lain. Sekalipun kita tahu makna adakah tu sekian, adakah, tapi kita tak tahu benda apa. Kalau orang tanya, apakah makna adakah, kita takkan dapat menjawab. Ini makna ismun wa fi'lun wa harfun. Ini bahagian yang 3. Lalu kita tengok perkataan pengarang, fal ismu, maka kata nama itu. Ini maka kata nama itu. Yu'rafu, diketahui. Yu'rafu, diketahui. Kita tahu itu kata nama ni dengan tanda-tanda dia. Apa tanda-tanda dia? Yu'rafu bil khafdi, diketahui dengan khafad. Khafad juga dinamakan sebagai jar. Apa itu khafad? Tanda yang berbaris kasrah. Tanda yang berbaris kasrah. Nah, gitu. Jadi, boleh jadi tanda yang berbaris kasrah tu datang disebabkan huruf. Ataupun datang disebabkan mudhaf. Ataupun datang disebabkan tabaiyah sifah. Lebih kurang macam tu. Lalu, kat sini nak macam mana? Kita kata apa? Nak faham dia kat sini, makna khafad itu apa? Sesuatu yang berbaris kasrah ataupun apa yang terpecah daripada kasrah. Seperti fathah ataupun ya. Itu akan pecahan. Itu tak lama kita akan masuk pada fasal ni juga insya-Allah. Dan dia kata apa? Khafad di antara salah satu daripada tanda untuk isim. Makna kata apa? Makna kata khafad ni, kasrah ni takkan duduk melainkan hanya pada isim sahaja. Khafad takkan duduk melainkan hanya pada isim saja. Fa'il tak boleh masuk tanda khafad. Tak ada fa'il yang contoh apa? Makan. Makan bahasa Arab kita panggil akala. Tak boleh kita panggil akali. Ataupun sedang makan panggil yakul. Tak boleh kita panggil yakuli. Tak boleh. Tak boleh. Jadi apa? Kasrah ataupun khafad ni hanya masuk dekat isim saja, takkan masuk dekat fa'il. Ini di antara tanda dia. Wat tanwin, dan juga tanwin. Di antara tandanya lagi ada tanwin. Apa itu tanwin? Fathatin, kasratin, dhammatin. Itulah tanwin. Ini cara mudah dia lah. Kalau kita nak guna ta'arif dia, antum pula nanti jenuh. Sebab kalau ikut makna wat tanwin tu apa? Nunun sakinah talhaqu akhiru lafzan la khattan. Satu kalimah, satu nun yang sukun yang mana talhaq. Ianya talhaq tu mendatangi akhir kalimah secara lafaz tapi tidak secara tulisan. Itu panjang pula cerita. Jadi sebab tu kita kata ambil secara mudah dia apa? Tanwin tu fathatin, kasratin, dhammatin. InsyaAllah kalau kita baca syuruh ke depan, di antara syuruh yang kita nak baca adalah syuruh Az-Zubdah An-Naqiyah, Syarah Al-Jurumiyah karangan guru kami, himpunan daripada guru kami Ustaz Fauzul Halim. Kita akan baca itu. Tapi untuk sekarang ambil faham kata tanwin tu fathatin, kasratin, dhammatin. Senang. Gitu. Dan apa makna kata tanwin tak boleh masuk pada fa'il? Tanwin tak boleh masuk pada haraf. Tanwin hanya masuk pada isim. Jadi kalau kita tengoklah dalam kitab dia ada tanwin, maka ianya isim. Bukan fa'il, bukan haraf. Ni nak kenai dia. Gitu. Tapi janganlah pula kita benda tu fa'il kita pergi buat tanwin, tak boleh lah. Tak sah. Contoh kalau kita tengok yang kita mengaji hari ni, ismun.
Jadi kalau ismun, orang kata kita, ismun ni fi'il ke isim? Kita kata isim. Kenapa? Ismun, ada tanwin. Gitu. Lalu apa? Kalimatun. Kalimatun ni apa? Kalimatun ni ada tanwin, ada tanwin. Kalau tanwin, isim ke fi'il? Isim. Dalat. Dalat. Ada tanwin tak? Tak ada. Ada ta taknis pula tu. Maka dia ni apa? Dia ni adalah fa'il. Ala haraf. Ma'nan isim ke fa'il? Isim. Kenapa ada isim? Kenapa namanya isim? Kerana ada tanwin. Gitu. Faham dia macam tu. Ini faham mudah lah ni. Ini faham mudah. Gitu. Lalu, apa lagi tanda dia? Wadukhulil alifi wal lami. Dan masuk alif dan lam. Apa sahlah pada isim tu untuk masuk alif lam. Alif lam, baik alif lam syamsiah ke alif lam ma'rifah, kita tak bahas. Faham? Tapi saya akan padam ni. Antum kalau yang belum screenshot, antum boleh screenshot. Yang dah screenshot, apalah. Tapi saya belum. Nak mengajar bahasa Arab dengan tak ada kelengkapan yang mencukupi ni susah sebenarnya. Sebab sekarang kita perlukan itu, ini. Tapi Alhamdulillah, jangan tunggu benda sempurna baru kita nak buat. Tak. Apa yang ada, kita buat. Baik, saya padam. Ini ditulis kepada Ita, kepada Izzuddin dan juga kawan-kawan yang lain ataupun orang yang mengaji untuk tulis benda ni. Jangan duduk malas-malas tulis. Dah apa yang kita bagi, kita tulis. Sebagai anak-anak muda zaman sekarang, kalau mengaji dia tak nak tulis. Dia gantung, tak apa, nanti ustazah hantar kepada kami ringkasan pelajaran. Tulis. Sebab apa? Sebab benda tu apa? Benda tulis ni dia akan lebih melekat dalam otak. Dia akan lebih melekat dalam otak. Lalu kat ni kita apa? Bolehnya masuk alif dan lam. Apa alif lam tu? Alif lam. Ini alif lam. Lam sukun lah. Alif lam dalam ilmu tajwid kita pecahkan dia kepada alif lam syamsiah atau alif lam qamariyah. Contoh alif lam syamsiah. Apa alif lam syamsiah qamariyah ni? Benda apa pula? Contoh alif lam syamsiah ni apa? Yang mana lam tu masuk dalam huruf. Contohnya wattur, ayat Quran lah. Wattur. Wa at-tur. Apa mana tur? Tur ni bukit tur. Gitu. Contoh lah qamariyah, macam mana Pak? Yang mana kalau masuk huruf tu alif lam ni tak hilang, tetap berbunyi. Contoh alam tarakai fa surah ashabul fil. Alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Al-fil. Mana kata apa? Kita tak disebut af-fil, tak, kita sebut al-fil. Ini alif lam qamariyah. Ini di antara lah. Jadi bila al-fil, alif lam qa ini nama apa? Alif lam. Apa makna fil? Gajah. Mudah kata, alif lam ni tak boleh masuk pada kata kerja. Alif lam hanya masuk pada kata nama. Contohnya makan. Kita mengidah makan. Dah makan kita panggil akala. Tak bolehlah kita panggil kita tulis al-akala. Al-akala. Tak boleh. Kenapa? Kerana alif lam hanya masuk kepada isim, tidak masuk kepada fi'il. Ini pahaman mudah dia. Jadi ini yang betul, ini yang salah. Gitu. Ini di antara tanda-tandanya. Lalu kata pengarang, wa hurufil khafdi, dan di antara tanda-tanda isim, nak tahu tanda-tanda isim adalah apa? Bolehnya di antara tanda isim adalah masuknya huruf khafat. Apa itu huruf khafat? Tadi kita kata tanda khafat, ni huruf khafat pula. Apa? Tak jamil lah.
Baik, tanda apa? Dan huruf-huruf khafat. Apa itu huruf khafat? Maka pengarang pun sebut apa? Wahiya min wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasami wa hiya al wa wal ba wat ta'u. Gitu. Apa nama? Dan huruf khafat itu dan ianya. Apa huruf khafat? Min. Min. Ni saya nak terjemah. Saya akan terjemahkan kalimah-kalimah ni ya. Supaya antum tahu makna dia. Ni kita ni tak banyak gunakan istilah nahu. Kenapa kita tak banyak gunakan? Sebab nak sekadar bagi memahami. Dan sebenarnya kalau kita ngaji jurumiah ni dan kita faham jurumiah ni betul-betul kitab dia ni, dia memudahkan kita insya-Allah untuk kita masa kita nak praktikal baca kitab Arab akan jadi mudah. Sebab kita tahu makna benda tu. Tadi kalimah yang pertama disebutkan huruf-huruf khafat. Dan huruf-huruf khafat ni haraf. Yang mana kita ngaji tadi haraf kan. Ini di antaranya. Dan huruf ni bukan huruf khafat je. Huruf ni banyak. Ada huruf istifham dan semua tu berbagai-bagai. Jadi ini nak bahas kata huruf khafat. Yang mana huruf khafat ni setelah dia akan masuk isim. Tak boleh setelah huruf khafat ni masuk fa'il. Contohnya kat sini min. Apa makna min? Maknanya ialah dari. Lalu kita kata ke orang, kita tanya dia, awak datang dari mana? Lepas tu dia jawab apa? Saya datang dari kampung. Saya datang dari rumah. Saya datang dari Kuala Lumpur. Saya datang dari Kedah. Saya datang dari Selangor, Kelantan. Saya datang dari rumah. Rumah itu kata nama ataupun kata kerja? Kata nama. Tapi contoh kita kata macam ni ke orang. Kamu datang dari mana? Saya datang dari makan. Makan, kata nama ke kata kerja? Makan ialah kata kerja. Jadi boleh tak kita sebut itu ke orang? Tak boleh. Kerana tidak sah. Jadi mudah kata apa? Selepas huruf min, itu haraf ni, huruf khafat ni, mesti setelahnya isim. Jadi kalau ada orang tulis, saya datang dari makan, saya datang dari minum, maka kita kata apa? Hang salah. Hang salah. Makna min. Antum pula, saya datang dari. Itu min lah. Min Muhammadin ila Qisra. Min Muhammadin ila Maliku Misra. Nampak? Daripada Muhammad. Nampak? Muhammad itu kata nama. Kata menunjukkan kata nama. Daripada Muhammad kepada. Gitu. Min. Lalu kata pengarang ini ila. Ila tu apa? Ila tu maknanya ialah kepada. Nak tutup. Kepada. Faham? Contoh? Dari Muhammad kepada ilah. Jadi kepada. Contoh kalau kita nak buat ayat yang salah. Dari Muhammad kepada tembak. Dari Muhammad kepada makan. Mana boleh? Tak betul itu. Dia datang dari hospital. Hospital kata nama. Jadi mudah kata selepas huruf ila, huruf khafat ni tak boleh masuk fa'il, kena masuk kata nama. Pun tak boleh masuk haraf juga. Contoh min dengan ila. Daripada mana kamu datang? Saya datang dari kepada. Ila kepada. Min. Jadi apa? Contoh kita letak selepas min masuk ila. Ana ataitu min ila. Saya datang daripada ila. Ila apa? Ila tu kepada. Jadi selepas huruf khafat tak boleh masuk kata kerja, tak boleh masuk haraf. Ini makna dia. Lalu yang seterusnya apa? An. Apa makna an? Tentang. Tentang. Ataupun ini cukup. Sebab kalimah akan berubah makna terkadang mengikut konteks ayat. Gitu. Sebab tu kita tak nak bagi masalah kat sini, so ambil mudah.
Lalu tentang tu macam bukan tentang contoh apa? Cerita ini tentang Nabi Muhammad. Masalah kita hadhihi al-hikayatu an Muhammad. Hadhihi al-qissatu, hadhihi qissatun. Betul. Hadhihi qissatun an Muhammad. Selepas an masuk kepada isim. Tak boleh. Ini kisah tentang akan makan. Ini kisah tentang akan minum. Ini kisah tentang akan tidur. Tak faham. Sebab tu kata apa? Tak boleh setelah an, itu huruf khafat, mana-mana huruf khafat, tak boleh setelahnya kata kerja dan tak boleh setelahnya harf juga. Lalu makna yang lain adalah apa? Wa ala, ala. Maknanya adalah atas. Atau untuk. Ini kena faham. Kenapa sedangkan makna ala ni untuk fauqiyah? Kerana ala ni terkadang dia menjadi untuk difahami dengan makna untuk. Walaupun kadang-kadang kita baca kitab kita kata atas. Wajib. Bukan wajib lah. Terkadang terdatang ayat-ayat itu. Maka kita takkan. Walaupun kita baca dengan makna atas. Tapi difahami ke otak dengan makna untuk. Gitu. Walaupun hakikat maknanya ialah atas. Jadi alam maknanya atas. Contoh apa? Contoh makna atas. Apa? Al-kitabu ala al-kursi. Ala at-tawilah. Buku atas meja. Jadi selepas perkataan atas, ala dari itu, kita kena letak kata nama. Tak boleh. Al-kitabu, kitab itu, ala apa? Ala akalah. Kitab itu atas telah makan. Tak masuk. Tak jelas kat otak. Jadi difahami bahawa selepas huruf ala, mesti kata nama. Sebab tu kata apa? Diketahui isim macam tu. Selepas an, min ila, an ala, mesti isim. Gitu. Nak tahu dia tu. Lalu, kata pengarang lagi, fi. Apa makna fi? Pada, dalam, di. Mana-mana makna yang sesuai. Mana-mana makna yang sesuai. Pada, dalam, di. Contohnya, aina anta. Aina antal an. Hang kat mana sekarang ni? Maka kita kata kat kawan kita, kita nak kata kita dalam rumah. Faham? Ana fil bait. Aku dalam rumah. Ataupun, aku di rumah. Ana fil bait. Aku di rumah. Mana-mana gitu juga. Barangkali dia duduk kat rumah. Tetapi dia tak duduk dalam rumah. Hang kat mana? Aku duduk kat rumah. Di rumah. Tapi duduk kat luar rumah. Faham kan tu? Duduk kat ruang tamu ke. Dekat depan rumah ke. Kat bengkel rumah ke. Itu luar rumah. Faham? Ataupun pada. Pada. As-suratu fil jidar. Gambar. Ada gambar. Dekat mana? Dekat. Pada lah. Itu namanya pada. Pada dinding. Gitu. Al-kitabu fil ghurfah. Kitab dalam bilik. Ini makna yang sesuai. Jadi mudah kata selepas kalimah fi ni, selepas kalimah fi, tak boleh huruf, tak boleh ada kata kerja, tak boleh kata ada nama. Ni ulama juga ni. Lalu setelahnya kata pengarang wa rubba. Rubba. Rubba tu apa? Barangkali. Barangkali. Barangkali rubba Muhammadin rubba Muhammadin ata ilaina. Rubba Muhammadin ya'kulu ma'ana. Jadi selepas rubba adalah kalimah isim. Maybe ada orang lain terjemahkan rubba dengan makna lain, tapi saya biasa jumpa di kamus rubba dengan makna barangkali ataupun ada kala. Ada kala. Lalu kata pengarang wal ba.
Apa makna ba? Wal ba ni apa benda? Huruf ba saja. Apa makna huruf ba, huruf ni? Dengan. Nampak? Contoh kita ambil B, ba ni. Bukan baca dengan ba. Harakat dia baca dengan kasrah B. B. Marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Aku lalu dengan Zaid. Aku lalu sebelah Zaid. Mana kata gitulah. Gitu. Kenapa? B, selepas perkataan B ni, huruf ba kasrah ni, bukan ba fathah, ba kasrah. Tak boleh masuk kata kerja, tak boleh masuk huruf. Hanya masuk kata nama. Begitu juga dengan mana? Kaf. Wal kaf. Mana kata kaf tu apa? Kaf fathah lah. Itu maknanya. Kaf tu apa? Kaf fathah. Kaf fathah. Apa makna kaf? Seperti. Seperti. Contohnya apa? Muhammadun ka akhi. Muhammad tu seperti abangku, adikku. Gitu. Jadi kita kata selepas ka, masuk apa? Masuk kata nama. Isim. Kata nama. Tak boleh masuk apa fa'il. Muhammad seperti sedang makan. Tak sesuai. Ataupun ka. Kalau kita nak kata ayat tu juga, kita akan bukan guna perkataan ka ni. Kita akan guna perkataan lain. Contohnya, ka'anna. Itu betul. Sepertinya bahawa Muhammad sedang makan. Tak boleh kita sebut ka akala. Muhammad seperti telah makan. Salah. Itu tak betul dalam kaedah ayat dia. Gitu. Lalu wallam. Apa makna lam? Lam kasrah. Itu makna dia tu. Lam kasrah. Li. Apa li? Untuk. Maknanya adalah untuk. Contoh ayat apa? Makanan ini untuk ibuku. Hadza ta'am. Hadza at-ta'am li ummi. Makanan ini untuk makku. Boleh tak kita sebut? Hadza ta'ami pula. Hadza ta'amu li akala. Makanan ini untuk telah makan. Ataupun makanan ini untuk telah minum. Nampak? Untuk makan lain. Untuk telah makan. Untuk sedang makan. Tak boleh. Gitu. Ada beza. Nanti kita akan ngaji. Itu masuk pada bab masdar nantilah. InsyaAllah. Semua dalam kitab Ajrumiyah. Banyak maklumat dalam kitab Ajrumiyah. Walaupun kitab Ajrumiyah ni bukanlah kitab yang kita panggil raqam wahid. Yang kita panggil mufi apa tau. Bukanlah nombor satu dalam mu'tamad pun. Kata, bukanlah semua bab ada. Ada bab banyak yang tak ada. Bab adat tak ada. Faham? Tapi di antara kitab yang banyak maklumat yang mana mencukupi kalau orang tu nak buat baca kitab. Dan dia meramal betul-betul dengan kitab ni. Lepas tu setengah lagi, makna lagi, wa huruful qasami. Dan huruf-huruf qasam. Qasam tu apa? Huruf-huruf sumpah. Yang mana huruf-huruf sumpah yang 3 ini takkan masuk setelahnya. Melainkanlah ianya kata nama. Isim. Bukan kata kerja. Contoh, huruf qasam. Wa. Yang pertama wa. Seperti wallah. Ba. Seperti billah. Ta. Seperti tallah. Boleh kita benda lain tapi nak bahas. Jadi apa makna wallah? Demi Allah. Ba ni apa? Demi Allah. Ta ni apa? Demi Allah. Jadi 3 huruf sumpah ini takkan masuk setelahnya melainkan isim saja. Contoh Allah bersumpah dengan Bukit Tur.
dengan buah tin. Wattini wazzaitun. Khafat tu apa? Kasrah betul. Kita faham, kita makna asal dia tanda kasrah. Dan masuk selepas waw ni apa? At-tin. At-tin tu apa? Ada alif lam. Isim. Faham gitu. Jadi apa? Selepas waw ni ada perkataan isim. Tak boleh wa akala dan telah makan, tak boleh. Wa ya'kulu, itu boleh tak? Boleh, tapi detail nanti. Bukan sekarang. Tak jauh dah. Kalau faham sikit-sikit, insyaAllah. Jadi faham kat sini bahawa huruf qasam, huruf sumpah tu ada tiga huruf. Dan tiga huruf ni setelah dia mesti kata nama. Tak boleh kata kerja. Dia faham macam tu. Ni dah habis kederat, kita panggil Melayu dia. Habis kederat. Habis dah. Habis tenaga. Gitu. Moga-moga fahamlah. Minggu depan insyaAllah masuk wal fi'lu lah. Bahaskan fi'il lah. Ini tak banyak ni, semua tak banyak. Semuanya senang. Cuma benda baru ni kadang-kadang pelajar-pelajar ni dia rasa, amboi apa ke benda ni kami ngaji ni, Taurat Injil ke apa semua ni, Lalu tu kita jadi lemah, lalu kita tak dapat memahami dengan baik. Padahal ianya adalah ilmu yang senang sahaja. Cuma ilmu ni perlukan kepada dengar selalu dan juga faham selalu, dan juga perlukan kepada murajaah, baca kitab praktikal sikit. Baca kitab senang, naik ke atas. Saya sendiri ada perancangan saya adalah untuk membaca kitab-kitab yang melibatkan bahasa ni, melibatkan cara nak baca bahasa Arab ni dekat Zoom, dan saya nak buat benda tu grup personal insya-Allah bersama dengan ahbab kekasih saya yang mana dah lama ikut saya dalam grup Tafakuh. Saya nak baca kitab dengan dia orang sebagai bacaan mingguan, baca satu muka, lepas tu diajar dia orang baca dan diajar dia orang main kamus. Ini keinginan saya. Tapi saya nak bagi habis sejurumiah dulu, baru saya fikir nak ke arah tu. Kalau tidak saya tak nak. Nanti akan buang lebih kepada buang masa. Itu bagi saya. Jelas kat itu ya. Dan insyaAllah saya mohon maaf kalau agak lama. Ni dah 41 minit pengajian kita. Waktu sekarang pun dah 9.49 malam. Hari ni kita mula kelas sambat. Dan saya mohon maaf kalau yang tak faham tu kita kata sabar juga. Sabar juga. InsyaAllah faham. Ini di antara dah lambat saya bagi dan tak detail, tapi hanya lebih kepada praktikal sebenarnya. Ini semua praktikal. Ini semua adalah praktikal. Lalu insyaAllah saya nak tutup pengajian ni, dan insyaAllah bertemu lagi kita pada esok hari Khamis. Grup Tafakuh tertutup, kelas Sirah. Hari Sabtu kelas Sorof. Hari Ahad kelas Ri'ad kelas Safinatun Najah. Dan bersama-sama kita dalam bertafakuh ilmu agama. Semoga-moga Allah Ta'ala jadikan kita ni orang yang faqih. Amin ya rabbal alamin. Yang mana kenal Allah SWT dengan ilmu, beribadah kepada Allah dengan ilmu, dan juga mencintai Allah dengan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kat sini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.